Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong akan bincangkan sedikit tentang bab 9 tingkatan 4, iaitu membezakan peristiwa bergabung bersandar dengan tak bersandar. Jadi untuk video kali ini saya akan kongsikan cara yang lebih mudah lah, di mana kita dapat bezakan antara bersandar dengan tak bersandar. Jadi bersandar tu maksudnya adalah dependent, tak bersandar tu adalah independent lah. Jadi pertama sekali kita lihat dahulu apakah maksud bagi peristiwa tak bersandar tu daripada buku teks. Jadi dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Jadi sebenarnya maksudnya adalah apa yang berlaku pada peristiwa A itu tidak akan mengganggu apa yang akan berlaku untuk peristiwa B dan juga sebaliknya lah. Jadi ini adalah maksud yang kita nampak daripada buku teks. Jadi di sini saya nak kongsikan sebenarnya kita ada cara yang lebih mudah untuk menentukan sama ada peristiwa bergabung tu adalah bersandar atau tak bersandar. Iaitu kita dengan semak kebarangkalian. Jadi kalau di sini kita ada peristiwa A dan B itu, kita boleh semak kita punya kebarangkalian peristiwa B dan kebarangkalian peristiwa A, dan kalau tidak dipengaruhi maka dia adalah peristiwa tak bersandar lah. Jadi di sini saya juga nak imbas kembali macam mana kita nak tentukan kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa. Contohnya peristiwa A itu adalah digunakan jumlah kesudahan yang mungkin bagi peristiwa A itu, iaitu kita punya NA bahagi dengan jumlah kesudahan yang mungkin, iaitu adalah bilangan kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel kita lah, iaitu NS tu. Jadi di sini kita akan lihat beberapa contoh yang kita boleh lihat daripada buku teks tu, dan saya akan gunakan cara yang saya cakap tadi, iaitu semak kebarangkalian untuk lihat atau untuk tentukan sama ada peristiwa bergabung itu adalah tak bersandar atau bersandar tu. Jadi mari kita lihat contoh yang pertama. Jadi kena pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar, dan berikan justifikasi anda. Jadi untuk soalan A ini mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping siling adil tu dilambung 2 kali. Jadi di sini kita perlu lihat, kalau kita nak semak lebih senang tu, kita boleh gunakan gambar ajar pokok lah. Jadi di sini apabila kita lambung kali pertama, jadi di sini saya tuliskan kali pertama. Jadi kali pertama tu memang kita boleh dapat sama ada dapat angka, atau kita dapat kita ambil gambar, atau kita boleh letakkan kepala lah. Jadi di sini saya letakkan angka dan gambar. Lepas tu kali kedua, anda lihat kita masih lagi mungkin dapat angka dan gambar lagi. Jadi kalau kita perhatikan macam mana kita nak kirakan kebarangkalian bagi kali pertama tu, mendapat angka tu adalah 1 daripada jumlah kesudahan yang mungkin, iaitu 2 lah, iaitu angka dan gambar ni adalah 2 kemungkinan apabila kita lambungkan siling. Jadi kebarangkalian tu adalah 1/2. Dan apabila kita lihat kali kedua, kebarangkalian untuk mendapat angka itu masih lagi adalah 1/2. Jadi di sini kita perhatikan kita ambil kebarangkalian kali kedua dan kebarangkalian kali pertama tu adalah sama. Jadi maksudnya kebarangkalian kali kedua tu tidak ada dipengaruhi oleh kebarangkalian kali yang pertama. Maka ini adalah peristiwa tak bersandar. Sebab kenapa? Sebab apabila anda lambung kali berapa pun, anda punya kebarangkalian tu tetap sama. Jadi di sini adalah peristiwa tak bersandar. Jadi macam itulah maksudnya, agak senang saja kan. Jadi kita boleh gunakan semak kebarangkalian untuk lihat adakah peristiwa bergabung tu adalah bersandar atau tak bersandar. Kalaulah kita punya peristiwa yang pertama tu tidak ada mempengaruhi kebarangkalian untuk peristiwa yang kedua tu, maka ini adalah tak bersandar. Jadi mari kita lihat contoh kedua. Mendapat angka dalam lambungan siling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Jadi di sini kita boleh lukiskan juga. Okey, yang pertama ni kita dapat angka dahulu. Jadi siling kita tu kita memang ada 2 kemungkinan, iaitu dapat angka atau gambar. Selepas tu kita perlu lambungkan kita punya dadu. Jadi dadu tu kita kena tahu dadu tu ada 6 muka, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kebarangkalian anda dapat angka itu, kebarangkalian adalah 1/2. Dan kebarangkalian untuk mendapat dadu tu
kita ada 6 muka. Jadi setiap satu tu peluangnya adalah 1 daripada 6. Jadi di sini kalau kita perhatikan, apabila kita lambung dadu tu memang tidak ada dipengaruhi oleh seeding kita tu. Jadi di sini walaupun nombor yang lain, sebab ni adalah melibatkan dua benda yang lain lah. Jadi bilangan muka untuk seeding tu memang ada dua saja, iaitu angka dan gambar. Dan dadu tu dia ada 6 muka. Jadi apa yang anda buat pada seeding tu, dia tidak akan mempengaruhi kebarangkalian pada dadu. Maka ini juga adalah peristiwa tak bersandar. Jadi macam itulah. Agak senang saja kan. Kita semak kebarangkaliannya. Lepas tu kita boleh lihat dengan jelas adakah dia dipengaruhi atau tidak. Jadi mari kita lihat soalan C pula. Jadi soalan C, mendapat dua batang pen yang berwarna sama apabila dua batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Jadi kita perhatikan jenis soalan ni adalah jenis soalan yang cabutan lah. Jadi kita nak cabutkan 2 pen daripada 5 pen di sini tanpa pemulangan. Jadi kita perhatikan lah. Jadi di sini kita ada cabutan pertama. Jadi kalau anda kurang jelas tu, sentiasa kita boleh lukiskan gambar raja pokok supaya lebih jelas lah kita lihat apa yang berlaku ni. Jadi di sini kita hanya ada 2 warna aja, iaitu kita ada merah dengan biru. Jadi semasa cabutan pertama tu kita perhatikan ada berapa merah. Kita ada 3 batang merah. Jadi 3 daripada jumlahnya 5 batang, sebab ada 3 merah, 2 biru. Manakala untuk biru pula kebarangkaliannya adalah 2/5. Dan disebabkan di sini kita punya pen tu akan dicabut satu persatu tanpa dipulangkan. Jadi di sini semasa kali kedua tu kita masih lagi ada merah dengan biru, tapi kita perhatikan apa berlaku. Jadi untuk cabutan kedua tu disebabkan kita sudah keluarkan satu merah, maka merah tu sudah kurang satu daripada 2. Dan 5 pen yang asal tu disebabkan sudah keluarkan satu, maka dia tinggal 4 sahaja. Manakala untuk biru tu dia masih lagi 2/4. Jadi kita boleh pemudahkan lah. Cuma di sini saya tidak pemudahkan untuk kita senang lihatlah. Jadi di sini jelas sekali kita perhatikan apa yang berlaku untuk cabutan kedua tu sudah dipengaruhi oleh cabutan yang pertama. Maka ini dipanggil sebagai peristiwa bersandar. Sebab kenapa? Sebab kita punya peristiwa kedua tu, iaitu cabutan yang kedua tu sudah dipengaruhi oleh cabutan yang pertama. Jadi di sini jelas sekali kita nampak ada sesuatu yang diganggu oleh peristiwa yang pertama. Maka ini dipanggil sebagai peristiwa bersandar. Jadi mari kita lihat contoh terakhir untuk video kali ini, iaitu mendapat 2 kepingkat yang berhuruf sama apabila 2 kepingkat dipilih secara awak daripada kad berlabel huruf baik satu demi satu dengan pemulangan. Jadi lihat di sini soalan ni pun situasi cabutan juga, dan di sini dia ada dipulangkan balik. Jadi kita ada cabutan pertama dan kedua. Dan kita cuba perhatikan cabutan kedua. Jadi kalau kita lukiskan gambar raja pokok ni, kita boleh lebih mudah lihat lah. Yang kita punya cabutan pertama ni kita ada 4 kemungkinan. Jadi di sini masing-masing kebarangkaliannya adalah 1 daripada 4 lah. Lepas tu disebabkan dia akan dikembalikan, maka untuk cabutan kedua tu dia masih lagi ada BAIK. Jadi di sini kalaulah cabutan pertama kita dapat B, cabutan kedua tu kita masih ada lagi peluang yang sama untuk dapatkan B. Jadi di sini kita perhatikan kebarangkalian untuk cabutan kedua tu tidak ada dipengaruhi oleh cabutan yang pertama. Maka apa-apa situasi dengan cabutan yang ada keadaan dipulangkan balik tu, dia sebenarnya adalah peristiwa tak bersandar. Jadi lebih mudahlah kita lihat bersandar dengan tak bersandar. Jadi ingat, kalau ada cabutan yang tanpa dipulangkan, semestinya dia adalah peristiwa bersandar, sebab situasi untuk keadaan yang peristiwa yang kedua tu dia sudah dipengaruhi oleh cabutan yang pertama. Kalau tanpa pemulangan, dan kalau dipulangkan balik, sebenarnya dia tak ada dipengaruhi. Jadi soalan C dan D itu sudah adalah situasi yang hampir serupa, cumanya anda nampak
satu dengan pemulangan, satu tanpa pemulangan. Jadi tanpa pemulangan tu adalah peristiwa bersandar sebab bilangannya sudah kurang, maka kebarangkaliannya pun akan berubah. Dan untuk pemulangan pula, disebabkan bilangannya masih sama, maka kebarangkaliannya akan kekal, maka dia adalah peristiwa tak bersandar. Jadi saya harap video ni dapat membantu adik-adik semua untuk lebih faham macam mana untuk bezakan peristiwa bergabung tu bersandar atau tak bersandar. Jadi begitu saja untuk perkongsian kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi begitu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.